Okey, dengan tajuknya kos sara hidup versus kos gaya hidup, dipersilakan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia dengan dipersilakan saudari Nurul Fatihah binti Masrum dengan tajuknya kos sara hidup versus kos gaya hidup. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Nama diberi Nurul Fatihah Masrum daripada universiti yang terkenal Universiti Watan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Baiklah, hari ini saya akan mengupas satu isu iaitu kos sara hidup versus melawan kos gaya hidup. Baiklah, kalau kita fikir sejenak, kos sara hidup dan kos gaya hidup, adakah anda selesa untuk minum Zeus Coffee ataupun Yao Yao ataupun Famous Amos, ataupun anda lebih selesa untuk makan roti canai di kedai mamak sahaja? Itu adalah terletak kepada tangan kita sendiri di mana kita ingin memilih. Baiklah, sebelum saya mengupas isu ini dengan lebih mendalam, izinkan saya untuk memberi serangkap pantun. Pergi ke Beluka memasang pikat, pulangnya lewat di hujung petang. Jikalau sentiasa berjimat cermat, rezeki secupak, rasa segantang. Boleh lihat di sini, kita bagi satu, apa orang cakap, kita bagilah satu perbandingan antara kos sara hidup dan juga kos gaya hidup. Kos sara hidup adalah untuk menampung kelangsungan hidup yang merangkumi yang merangkumi utiliti, pengangkutan, makanan dan juga penjagaan kesihatan. Manakala kos gaya hidup adalah sebaliknya. Kos gaya hidup itu merangkumi kehendak kita sendiri. Kita boleh lihat kehendak kita dari segi apa, itu tertakluk kepada individu. Boleh saya bagi contoh, mahasiswa sekarang sanggup berhutang handphone, sanggup berhutang Apple Watch, iaitu jam. Ya, memang berlaku pada sekarang. Kita sendiri lihat, sanggup berhutang berbulan-bulan, tetapi fungsinya adalah sama. Kalau handphone merekod ataupun untuk search, untuk mencari pelbagai maklumat, social media dan sebagainya, itu memang lumrah hidup pada zaman pemodenan sekarang. Kita memang sentiasa dalam keadaan media maya. Sama juga seperti jam. Perlu ke Apple Watch, jam yang berjenama mahal, padahal kita tetap menggunakan, kita tetap melihat jam, melihat masa tetap 24 jam sehari, tidak ada bezanya. Baiklah, seterusnya saya ingin membuatkan perbezaan lagi lah, perbezaan antara kos sara hidup dan juga kos gaya hidup. Perbezaan yang sangat-sangat ketara. Kos sara hidup kita boleh nampak memang kos sara hidup sangat-sangat tinggi. Kita boleh lihat makanan daripada RM10 sudah naik ke RM15. Rumah sewa kalau untuk pelajar 200 sudah RM260. Kalau kita lihat pengangkutan pun kita naik Grab 80 hingga 100 dalam masa sebulan sahaja. Tetapi kalau kita lihat mahasiswa sekarang sudah melampaui, bukannya membatasi tetapi sudah melampaui. Para hadirin sekalian, kita boleh lihat mahasiswa-mahasiswi sekarang sibuk memburu kafe atau kita panggil sebagai cafe hunting. Sibuk berfashion. Sebab kita faham sekarang kita ada pempengaruh atau dikenali sebagai influencer yang menunjukkan gaya mewah mereka sendiri. Mereka menunjukkan, wah, saya di tempat-tempat yang mewah, mengikut trend dan juga fashion semasa. Tetapi sedarkah kita bahawa apa yang kita lihat sebenarnya tidak sama dengan apa yang kita miliki? Terlalu mengikut arus perdana sedangkan diri sendiri tidak mengukur baju di badan sendiri. Itu yang kita perlu fikirkan dan itu adalah masalah yang dihadapi oleh mahasiswa-mahasiswi sekarang. Yang di mana kita perlu meletakkan dan juga mempunyai sifat kesederhanaan dalam diri sendiri. Mempunyai kesederhanaan, mengukur baju di badan sendiri, mengetahui apa itu batasan dalam diri sendiri. Dan itulah yang berkait dengan kos sara hidup. Jika kita ingin cukup dan juga bersederhana, dalam sebulan lah, senang cerita saya bagi tahu. Saya ceritalah seperti biasa, speaker corner ya. Okey, sebulan lah
kita boleh sahaja cukup makanan untuk makan. Kalau pakaian, kita tetap akan berulang-ulang pakai baju yang sama. Kalau kita nak cakap tentang menggunakan handphone, kita sekadar cukup untuk record dalam keadaan yang piksel yang baik. Kita boleh telefon dan juga kita boleh sahaja menggunakan dengan teknologi yang ada itu sebaiknya tanpa membazir. Okey. Sekarang kita masuk kepada kepentingan kos sara hidup berlawan dengan kos gaya hidup. Memang tidak dinafikan kos gaya hidup itu wujud. Itu adalah sebahagian daripada hidup kita. Kita ada keinginan. Tapi kos sara hidup perlu dititik beratkan. Sekarang ni kita kena fokus kepada apa yang kita nak dan juga apa yang kita perlu bataskan. Okey, sebagai seorang mahasiswa dan mahasiswi, saya ingin tegaskan bahawasanya kita perlu mengukur baju di badan sendiri dan kita juga perlu tahu apa batasan kita. Okey, baik, sebelum saya akhiri, saya ingin menambah sedikitlah beberapa isu, iaitu kalau kita lihat sekarang kita ada masalah rakyat Malaysia, ada masalah self reward, iaitu ganjaran kepada diri sendiri. Itu adalah salah satu masalah juga. Dari satu masalah iaitu sibuk nak pergi healing, sibuk nak self reward. Walaupun kejayaan yang kita dapat tu tidaklah besar mana, contohnya siap assignment terus nak pergi self reward. Itu yang kita tidak mahu. Dari sini saya dapat simpulkan bahawasanya kita sebagai mahasiswa-mahasiswi untuk mengelakkan perkara-perkara ini berlaku, kita perlu mempunyai program yang berasaskan ekonomi supaya mereka tahu untuk mengawal kewangan mereka sendiri dan pada masa yang sama mereka tahu apa batasan mereka dalam hidup mereka sendiri. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.